Betul ke trading dekat dalam pasaran futures dalam cryptocurrency ini bahaya? Pada saya tak. Sekiranya you guys tahu cara untuk you guys nak manage ataupun kira you guys punya money management sebelum you guys masuk dekat dalam pasaran. Jadi dalam video kali ni saya akan kongsikan dekat you guys tips untuk nak trade dengan selamat dekat dalam pasaran futures. Let's go. Hai guys, welcome back semula saya Axel. Selamat datang ke channel saya. Saya kongsikan ilmu berkenaan dunia cryptocurrency dan juga teknikal analisis dalam channel ni. Sekiranya korang berminat, consider subscribe. Sebelum kita pergi lebih jauh, kalau you guys yang masih belum ada akaun KuCoin, you guys boleh klik link dekat description untuk nak register. Lepas tu baru you guys boleh follow tutorial trading pada pasaran futures dekat dalam KuCoin. Pada pendapat saya, trading futures taklah bahaya macam yang semua orang cakap. Macam kata boleh MC, boleh liquidated. Sebenarnya perkara itu hanya akan berlaku sekiranya you guys tak melakukan any kiraan money management sebelum you guys masuk dalam position futures. Tapi tak apa, dalam video kali ni saya akan kongsikan dekat you guys macam mana nak buat calculation itu. Very simple. First kali you guys boleh buka account KuCoin you guys, and dekat bawah sekali you guys boleh tekan dekat futures. Pada page pasaran futures ini you guys perlu tahu dekat atas sekali ni adalah coin apa yang you guys nak trade, which is sekarang saya ada dekat BTC/USDT. Dekat atas sebelah kanan ini adalah candle, which is kita boleh tekan itu untuk tengok candle ataupun candlestick ataupun graph dengan lebih detail. And dekat bawah belah sini you guys boleh tengok dia merupakan position, which is you guys boleh buy and you guys boleh sell. Untuk pasaran futures you guys boleh trade dua arah, which is kalau buy ataupun long adalah untuk menjangka price akan terus naik, manakala sell ataupun short adalah you guys menjangkakan price akan jatuh lagi. Dekat bawah sini you guys boleh tengok ada limit order dan juga market order. Saya personally pakai limit order dan juga market order sahaja, which is limit order kita boleh letak kita punya entry position pada certain price, bukan pada harga sekarang. Manakala market merupakan kaedah untuk you guys nak beli pada harga instant, which is pada harga sekarang ini, pada harga semasa. Dan dekat belah kanan ini you guys tengok yang tengah bergerak-gerak sangat aktif ini merupakan order book trade sekarang ini yang tengah berjalan in real time. Dan dekat bawah ini ada position dan dekat sini adalah my order, which is order-order yang you guys buat. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, make sure that you guys yang nak menggunakan kelebihan futures trading ini, make sure that you guys dah pun faham berkenaan dengan technical analysis. Dalam kata mudah, futures trading ni lebih kepada advanced trader. Kalau you guys yang merupakan trader baru, saya sarankan dekat you guys untuk buat duit dekat dalam pasaran spot dahulu. Selepas berjaya dekat sana, which is you guys dah faham berkenaan dengan fundamental analysis, technical analysis, then you guys boleh try futures trading pula. First kali apa yang you guys perlu buat bila you guys dah buka page futures ini, you guys perlu masukkan dulu dana ke dalam bahagian futures trading guys. Dengan cara you guys boleh buka dekat futures, then you guys boleh tengok dekat sini available USDT. You guys boleh tengok saya available lebih kurang 57.96 USD, which is kalau you guys nak tambah kita boleh tekan dekat tanda sama dengan itu, then kita boleh transfer daripada trading account ataupun daripada main account kita kepada futures trading kita. Macam saya ada available lebih kurang $639. Dalam contoh kali ni saya nak cuba transfer lebih kurang $100 masuk ke dalam saya punya futures trading. Dan kita tekan confirm. Jangan risau, untuk internal transfer tak ada sebarang charge akan dikenakan. Dan kita boleh tengok sekarang balance masa dalam account futures trading saya dah pun bertambah sebanyak $157. Selepas you guys dah deposit, jadi sekarang saya akan ajar you guys cara untuk nak kira resiko untuk nak trading dalam pasaran futures ini. Tips money management yang baik untuk every single trade. Kalau you guys yang nak konsisten secara long term, you guys hanya boleh resikokan 2% sahaja daripada trading account you guys. Maksimum bagi saya personally adalah 5% sahaja daripada account you guys. Sebagai contoh, sekarang saya ada 157 ataupun 158 lah kita genapkan. Kita ambil kalkulator, saya hanya nak resikokan lebih kurang 5% sahaja daripada akaun saya. Jadi kita perlu kira itu 5 bahagikan dengan 100 darabkan dengan balance ataupun equity yang tuan-puan ada. Macam saya ada 158. Maksud dia, sekiranya saya nak resikokan setiap trade 5% sahaja daripada akaun saya, maka saya hanya maksimum saya boleh resikokan lebih kurang $7.9 sahaja ataupun $8 sahaja untuk setiap trade. Dalam contoh kali ni nampak value dia kecil, tapi you guys perlu abaikan value dia sebab nanti you guys mungkin mula trading dengan akaun $1,000 ataupun $10,000, maka 5% daripada $10,000 waktu tu you guys akan tengok nilai dia akan jadi sangat-sangat besar. Jadi let's say sekarang kita dah pun dapat maksimum resiko yang saya boleh riskkan hanyalah
$8 sajalah, let's say per trade. Jadi kalau kita tengok dekat SRP sekarang, let's say kalau kita buat simple analysis, contohlah sebabkan kita tengok market sekarang dah terlampau tinggi dan kita berniat untuk nak short ataupun kita nak ambil position sell pada harga semasa dengan meletakkan stop loss dekat atas structure semasa, which is dekat atas ini sikit. Let's say lah kalau kita nak entry sekarang dekat area 0.363 dan kita nak letak stop loss kita dekat atas ini. Let's say kalau harga tembus 0.366, tembus ke atas, maka terus kita akan dikeluarkan daripada market, which is itu merupakan maximum risk kita. Jadi sekarang ni you guys dah pun ada dua number, which is you guys dah pun ada dekat mana you guys nak entry dan dekat mana you guys punya stop loss level, which is maximum risk. Kalau price langgar situ, maksud dia you guys punya analisis dah salah dan you guys nak keluar daripada pasaran. Dua ini sangat-sangat penting untuk you guys ketahui sebelum kita nak mula kira. Jadi untuk nak kira risiko, kita boleh back and you guys boleh tekan dekat atas belah kanan titik 3 ini dan you guys boleh tengok ada calculator dekat situ dan you guys boleh tekan dekat calculator itu. Function ini ada dekat sini tapi ramai yang tak tahu nak guna. First kali you guys boleh biarkan dekat profit, and sebabkan position kita tadi adalah nak sell short position, which is kita nak menjangkakan price mungkin akan jatuh, dan kita boleh tekan sell. Untuk leverage, you guys boleh biarkan saja dulu. Bagi saya leverage tak penting. Sekiranya you guys dah kira nanti, leverage you guys nak pakai maksimum pun tak ada masalah langsung. Tapi sekiranya you guys nak pakai leverage maksimum, make sure that you guys kena set siap-siap stop loss tu. So, entry price kita adalah pada harga 0.363. Jadi you guys boleh masuk 363. Dan closing price ni kita boleh masukkan dekat harga yang maksimum yang kita nak close tadi tu. Dalam contoh kali ni ialah 3.66. Untuk yang ini, you guys hanya perlu try saja dulu. Sebab yang penting adalah, let's say, yang penting adalah you guys dah tahu maksimum resiko you guys hanyalah 5% dia sahaja daripada account. Macam saya, hanyalah $8 sahaja maksimum risk untuk per trade. Jadi kita try saja, let's say kita try 100 dan kita tekan calculate. Yang penting dekat sini adalah you guys boleh tengok dekat profit negatif 0.3. Maksud dia yang saya nak adalah dekat profit ini dia tulis negatif 8. Sebab bila dia tulis negatif 8, sekiranya price langgar stop loss saya, maksimum yang saya boleh loss hanyalah negatif $8 sahaja. Jadi kita boleh tambah lagi, kita tambah jadi 1000, kita tekan calculate, which is lebih kurang $3 sahaja. Maksud dia kita boleh tambah lagi menjadi 3000. Kita tekan calculate. So sekarang dah pun keluar lebih kurang $9 guys. Tips mudah, you guys boleh ubah-ubah ini sehinggalah you guys dapat $8. And saya cuba ubah jadi 2700 dan finally saya dapat dekat profit saya negatif 8.1. Maksud dia apa? Maksud dia untuk nak buka position dekat SRP, maksimum yang saya boleh masuk hanyalah 2700 sahaja. Let's say sekarang kalau kita cuba tukar leverage, kita cuba tukar leverage kepada 40x, kita cuba tekan calculate. Yang beza dekat sini adalah dekat cost sahaja guys. Which is kalau you guys menggunakan leverage yang lagi besar, maka cost untuk you guys nak beli itu akan lebih rendah, which is $19 sahaja. Tapi profit and loss you guys tetap sama, negatif 8.1. That's why bagi saya tak ada masalah pun. Dan kalau saya trade pun saya always menggunakan maximum leverage. Saya memang tak kisah pun. Jadi kita dah dapat position size kita, which is 2700. Maka kita balik dekat position tadi. And disebabkan kita nak buat instant price, kita boleh tekan dekat sini menjadi market. And dekat sini you guys boleh tekan sell sebabkan kita nak short. Dan dekat limit ini you guys boleh tukar kepada instant ataupun market sebabkan kita nak jual pada harga semasa, bukan pada certain harga. Dekat kuantiti ini kita perlu masukkan nilai yang kita dah kirakan tadi, which is kita masukkan 2700. Dekat margin ini you guys boleh tukar. Saya akan tukar leverage ini kepada maksimum sahaja. And nampak tak dekat sini dia bagi warning, tapi tak ada masalah sebabkan kita dah pun kira tadi. And paling penting sekali dekat bawah sini you guys boleh tengok dia tulis you guys boleh set siap-siap take profit dan juga stop loss. Kalau you guys nak menggunakan leverage yang tinggi, make sure that you guys every single position you guys masuk siap-siap dengan stop loss sekali paling kurang. Contoh macam kita tadi, kita nak masuk stop loss dekat 0.366 dan kita tekan done dan kita boleh tekan sell short sekarang. And kita boleh tekan confirm lagi kita punya sell short.
masukkan password, and position kita dah pun disubmit guys. Bila you guys dah buka position, nanti you guys boleh tengok position you guys ada dekat bawah ini guys. Saya short SRP USDT, jumlah dia adalah 2700 SRP, dan margin yang digunakan untuk trading ini adalah lebih kurang $20 sahaja, $19. Dekat sini you guys boleh tengok realized profit, which is sekarang masih lagi dalam keadaan negatif $0.58, which is negatif RM2. Dan dekat position PNL USDT ni adalah dalam bentuk percentage itu. Biasanya kalau you guys tengok orang share PNL dia akan buat macam ni, tekan share, maka dia akan keluar negatif 100, kadang-kadang ada plus hijau dalam keadaan 100%. Bagi saya itu tak penting sangat. Yang pentingnya adalah berapakah jumlah sebenar yang mereka gain. Sekiranya you guys nak ubah area stop loss ataupun take profit, you guys boleh buat demikian dengan klik dekat bawah ini, which is take profit dan juga stop loss. Contohlah, let's say kalau kita nak take profit lebih kurang dekat 0.36, bila price sampai ke arah situ, maka saya nak close position. Nanti dia akan terus kira siap-siap, which is kalau saya setkan dekat take profit dekat 0.36, bila price sampai saja dekat situ, maka saya akan terus untung lebih kurang $4.59. Let's say kalau kita buat dekat 0.3, maka bila price sampai dekat situ, saya akan terus untung lebih kurang $166. Dan kita boleh tekan confirm, maka nanti position itu akan dimasukkan juga dekat dalam kita punya position. Sekiranya you guys nak manual close this position pun you guys boleh buat dengan cara you guys boleh tekan dekat market close, and you guys boleh tekan confirm, dan dia bagi kita option untuk nak close 50% ataupun kita nak close 100% daripada position kita sekarang, which is kalau saya close sekarang, saya akan untung lebih kurang 0.54 USD, dan kita akan cuba close position. Dan order dah pun disubmit guys. Jadi sekarang you guys boleh tengok untuk position saya dah pun tak ada apa-apa position. Maksud dia trading tadi kita dah pun berjaya close dia secara manual. And kalau kita tengok dekat margin saya pun dah bertambah semula menjadi $157. Okay guys, saya harap you guys faham berkenaan dengan tutorial kali ni. Tutorial kali ni agak panjang, sebab kalau boleh saya nak explain sebaik mungkin supaya you guys faham cara untuk nak menggunakan leverage, cara untuk nak kira money management, and secara overall you guys faham cara untuk nak trade menggunakan futures trading, bukannya dengan cara gamble ataupun main hentam sahaja. Sekiranya you guys rasa video ini bermanfaat, please make sure that you guys bagi video ini like, and please subscribe untuk lebih banyak tutorial tentang dunia cryptocurrency. Thank you guys, jumpa dalam next video.